Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi pada kali ini dalam sesi kelas Fardu Ain kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan menambahkan lagi ilmu kita dan akan menjadikan kita seorang yang lebih baik, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan berkongsi tentang masalah masbuk dan muwafiq. Kita menggunakan buku ni kita menggunakan buku masalah masbuk dan juga muwafiq, kan. Apa masbuk, apa itu muwafiq, nanti kita akan cerita dalam buku ni, kan. Okey, baik. Jadi sebelum kita meneruskan kita punya pengajian pada hari ini, jadi kita akan bincangkan dulu sebelum kita masuk ke dalam maudhu'nya, ke dalam penceritaan masbuk dan juga muwafiq itu, kita akan ceritakan dulu kedudukan solat dalam Islam. Kat mana kedudukan solat itu dalam Islam. Jadi solat ni sudah menjadi perkara lumrah di kalangan masyarakat Islam. Sembahyang itu merupakan tiang agama. Bagi orang Islam, bagi kita ni, kita dah maklum bahawasanya solat itu merupakan tiang bagi agama, kan. Jadi agama kita ni kita ibaratkan seumpama rumah, kan. Seumpama rumah ini kalau kita nak bangunkan dia mesti ada tiang. Sebelum ada tiang, apa dulu yang kita kena ada? Kita kena ada dulu dia punya asas ataupun tapak dia. Mesti ada dia punya tapak dia. Apa tapak dia, kan? Apa tapak dalam kita beragama ni? Tapak Islam itu adalah akidah. Itu tapak dia, kan. Kita nak dirikan tiang tu mesti di atas tapak. Tapak tu mesti tapak yang kukuh, mesti tapak yang kuat, kan. Kalau tapak tu tak kuat, tiang pun jadi tak kuat. Jadi tapak tu mesti kita kukuhkan. Itu akidah kita lah. Kukuhkan akidah kita dulu, barulah yang lain tu akan menjadi kukuh. Bukan kata kukuhkan akidah ni tak payah sembahyang. Tak, sembahyang tetap kena. Sembahyang itu hukumnya wajib walaupun dalam keadaan kita tidak khusyuk, kan. Jangan kita pegang tak khusyuk tak payah solat. Tak. Walaupun kita tak khusyuk, kena solat. Solat macam mana? Solat sehingga kita mendapat khusyuk, kan. Sehingga kita mendapat khusyuk dalam solat. Okey, baik. Jadi sembahyang itu merupakan tiang agama. Jadi tiang agama ni ada 5 lah, kan. Sebab apa? Sembahyang itu ada 5 waktu dengan ijma' lah. 5 waktu tu dengan ijma' ulama'. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak, kan. Ada setengah kira ada zuhur dulu, kan. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kan. Jadi mana-mana pun tak apa. Tapi ceritanya sembahyang itu adalah ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Jadi tiang agama kita tu 5 lah, kan. Tiangnya 5 untuk dirikan asas yang kukuh, dan tiang yang kukuh mestilah 5, kan. Kalau tak cukup 5, kuranglah 1. Sebab tu kita kena ganti, kena qada. Kena ganti. Sebab bila kita meninggalkan sembahyang, kita telah berhutang dengan Allah. Bila kita meninggalkan sembahyang, kita telah mengurangkan 1 tiang agama kita, kan. Bila kurang 1 tiang, maka dia tak kuat lah. Tak kuat dalam nak membina kehidupan kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang mukmin, kan. Sebab apa? Sebab plan dia 5 tiang. Mesti ikut 5 tiang. Kalau kita nak buat rumah, mesti ada dia punya plan dia, kan. Asas ke dalam bina rumah, asas dia 4 lah, kan. 1 tiang lagi, tiang seri. Jadi 5 juga lah, baru dia lawa, kan. Rumah dulu banyak ada tiang seri, rumah sekarang tak ada tiang seri, kan. Bukan cerita rumah, kita nak cerita sembahyang tadi, kan. Jadi kalau kita mengurangkan 1 waktu, maka kurang lah. Sembahyang tu jadi kurang, jadi tak kukuh lah. Ada benda yang tak boleh letak lah. Bila kurang, tak ikut dia punya plan. Siapa buat plan kita ni? Allah yang buat plan kita ni. Jadi kita kena menunaikan sembahyang, sebab dia adalah tiang agama, kan. Dan sembahyang ni juga menjadi garisan ataupun menjadi tanda ataupun menjadi
sesuatu yang membezakan antara orang Islam dan juga orang yang bukan Islam sembahyang. Kalau i'tikad, ya kita i'tikadkan, percaya bahawasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Orang tak nampak yang tu kan. Tapi bila sembahyang baru kita nampak, oh ni confirm Islam. Sebab apa? Sebab kita nampak perbuatan sembahyang itu. Kan dalam hati itu bukan perbincangan kita lah. Yang dalam hati orang bukan. Yang kita tahu yang dalam hati kita sahaja. Kan? Jadi menjadi pemisah, menjadi pembeza antara kita dan juga orang Islam dan juga orang bukan Islam. Itu tempat yang membezakan. Kalau kita tak sembahyang, sama. Kalau orang tengok kan, sama. Orang bukan Islam tak sembahyang, kita yang Islam pun tak sembahyang, jadi sama kan. Mana yang beza lah kan. Okey, itu dari segi luaran lah kan. Sehingga di akhirat nanti amalan manusia yang pertama yang dihisap oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang. Jadi amalan pertama dia kata membezakan tadi sehingga ke akhirat nanti. Perbezaan sembahyang dan juga tak sembahyang ni di akhirat nanti antara orang Islam dan juga bukan Islam sehingga ke akhirat nanti kan. Dan amalan pertama Nabi kata amalan yang pertama yang diambil kira di akhirat nanti, kita akan melalui satu alam dipanggil hisab ataupun dipanggil dikira amalan kita waktu tu kan. Jadi dikira sama ada kita ni baik ataupun tidak kan. Jadi amalan pertama yang akan dikira adalah sembahyang. Ini seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana yang Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Maksudnya awal-awal yang dikira di atas hamba di akhirat, di atas seorang hamba di akhirat nanti adalah sembahyang, adalah solat. Solat adalah perkara pertama yang dikira pada hari kiamat. Tu Nabi kata terjemahan tadi, awwalu ma yuhasibu, awal-awal barang yang dikira ke atas hamba itu ialah pada hari kiamat ialah sembahyang. As-salatu, Nabi kata sembahyang tu akan dikira pertama. Bila Nabi sebut ni maksudnya semua sekali lah, bukannya orang Islam saja yang akan dikira, orang bukan Islam pun dikira juga. Dia akan ditanya, kenapa kamu tak sembahyang? Benda ni ada direkodkan dalam Al-Quran lah, tapi kat sini tak sebut hadis kan. Benda ni ada disebut dalam Al-Quran. Bila ditanya mereka itu, kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Orang kafir pun jawab, kami ini bukan di kalangan orang yang mendirikan sembahyang, kena siksa di akhirat nantilah kan. Jadi kita jangan jadi orang yang tinggal sembahyang lah. Kalau dulu-dulu ada tinggal sembahyang, kita ganti. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i kata hutang Allah Ta'ala adalah yang paling berhak untuk kita tunaikan kan. Kalau hutang manusia kita kena tunaikan, hutang Allah adalah yang lebih berhak untuk kita tunaikan. Sebab apa? Allah itu pemilik alam ini kan. Jadi sama hadir dia jika baik sembahyangnya, jika baik solatnya, maka baiklah segala amalan yang lain. Kalau solatnya baik, maka amalan lain pun dikira baik. Tapi kalau sembahyangnya rosak, solatnya rosak, maka amalan lain pun dikira rosak juga. Maksudnya amalan solat ni yang akan dikira yang pertama. Dan kalau tak solat, kalau solat kita rosak, amalan lain tak dikira. Tak dikira ni mengikut hadis ni lah kan. Amalan lain pun jadi rosak jugalah. Jadi rosak juga amalan lain. Kalau tak rosak terus pun, kemungkinan besar dia akan jadi kurang pahala. Tak cukup lah pahala lah. Sebab apa? Sebab sembahyang ni kan. Boleh jadi juga kalau kita tidak solat, amalan lain Tuhan tak kira. Sebab apa? Sebab kalau kita meninggalkan sembahyang, kita sentiasa dalam keadaan maksiat selagi mana kita tidak melaksanakan solat yang kita tinggalkan tadi tu kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun
wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a qaruna wa fir'auna wa ubay ibnu khalaf. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang Nabi kata tadi, sesiapa yang menjaga solatnya dengan baik, siapa-siapa yang jaga solat dengan baik, solat itu akan memberikan kepadanya cahaya. Ini mengikut satu riwayat lah, kan ada riwayat hadis yang lain disebut siapa yang menjaga sembahyangnya di akhirat nanti, sembahyang itu akan memberi syafaat padanya. Kan ada setengah macam itulah, kan. Tapi di sini hadis ni sebut solat itu akan memberikan cahaya kepadanya. Ini tidak bercanggah dengan hadis Nabi yang lain yang Nabi sebut anggota wuduk kita bila akhirat nanti, di hari akhirat nanti, anggota wuduk kita itu dia akan bercahaya. Tu anggota wuduk kita tu akan bercahaya. Sebab tu kita ambil wuduk, ambillah seelok-eloknya supaya cahaya kita di akhirat nanti menjadi cahaya yang elok. Jadi tidak berlawanan lah. Ini dia kata sembahyang. Sembahyang itu sendiri diibaratkan seumpama cahaya. Sembahyang itu sendiri akan memberikan cahaya, memberi petunjuk kepada kita di akhirat nanti, kan, menjadi cahaya sembahyang kita tu, kan. Dan sembahyang itu juga menjadi bukti, menjadi bukti berjaya di akhirat nanti. Menjadi burhanun, disebut burhanun maksudnya menjadi bukti, menjadi dalil bahawasanya kita ni berjaya di akhirat nanti. Kejayaan di akhirat nanti pun ditengok dengan solat kita tu tadi. Wa najatun yaumal qiyamah, menjadi bukti dan kejayaan di hari akhirat nanti, ya. Okey, sambung hadis Nabi tadi, ya. Jika sesiapa tidak menjaga sembahyangnya, tidak ada baginya cahaya. Siapa yang tak jaga sembahyang, siapa yang tak jaga solat, maka tidak ada cahaya. Maka lupa cahaya lah, tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya di akhirat nanti, kegelapan itu merupakan satu seksaan di akhirat. Walaupun katanya matahari itu sangat panas di akhirat nanti, tapi kita akan diseksa juga dengan kegelapan. Jadi kita sangat berhajat kepada cahaya lah. Itu di akhirat nantilah. Di akhirat ni ada dua. Satu bukan akhirat lah. Akhirat lah, akhir ni ada dua. Satu akhirat yang kita bangun di padang mahsyar nanti. Satu lagi akhirat yang kita masuk dalam kubur lah, mati lah. Itu panggil akhirat juga, tapi itu akhirat kecil lah, kan. Akhirat yang besarnya nanti bila kita bangun balik di padang mahsyar nanti, kan. Sebab apa panggil akhirat? Sebab tidak ada dah lepas tu. Bila kita dah dapat syurga dan juga neraka, mana tempat kita duduk? Tak ada dah. Selepas tu tak ada dah. Itu penghujung dia kat situ. Kalau kata syurga, bagus lah. Kalau kita neraka, na'udzubillah min zalik lah. Okey. Tidak ada baginya cahaya dan tidak ada bukti baginya. Tak ada lah tanda kata dia semayang, kan. Dan kejayaan, tidak ada tanda kejayaan padanya. Dan pada hari kiamat nanti, orang yang meninggalkan semayang ni, orang yang tidak solat ni, kan, orang yang tidak solat dan orang yang solatnya rosak, pada hari kiamat nanti dia akan bersama-sama dengan Qarun dan Fir'aun dan juga Ubay ibnu Khalaf. Siapa dia Qarun, siapa dia Fir'aun, siapa dia Ubay ibnu Khalaf? Tiga-tiga ni adalah ahli neraka yang telah diisytiharkan oleh Allah. Allah telah isytiharlah. Qarun antaranya. Qarun ni orang yang sangat kaya. Dia enggan mengeluarkan harta dia pada ketika zaman Nabi Musa. Fir'aun ni pun sama juga. Fir'aun ni dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Jadi Qarun ni orang yang enggan mengeluarkan zakat. Fir'aun ni orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang yang kufur. Kemudian Ubay ibn Khalaf ni orang yang munafik. Munafik ni apa? Orang yang di luarnya nampak beriman tapi di dalamnya tidak beriman. Di luarnya nampak macam dia kasih kepada Nabi, tapi di dalamnya dia tidak kasih kepada Nabi, dan dia tidak percaya pun bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Macam mana boleh tahu kata dia ni munafik? Allah yang bagi tahu. Kita tak boleh nak tuduh-tuduh lah, kan. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Maksudnya perbezaan di antara seorang yang kufur dan juga orang Islam. Perbezaan antara seorang lelaki yang kufur dan juga Islam adalah sembahyangnya.
Jadi kalau orang tu meninggalkan sembahyang, tidak ada beza antara dia dengan orang yang kufur. Hadis ni sama juga riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Hadis ni riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Okey, faham daripada keterangan daripada hadis yang kita baca tadi, 3 hadis yang kita baca tadi, kan? Tugas sembahyang atas setiap individu Muslim itu merupakan tanggungjawab yang paling besar. Faham daripada hadis yang kita baca tadi, kan? Sembahyang itu adalah tugas yang paling besar kepada manusia lah, kan? Malahan dia kata untung dan juga rugi di akhirat nanti bergantung kepada sejauh mana eloknya solat kita. Baiknya solat kita tu. Elok ni maksudnya khusyuk ke? Maksudnya sembahyang kita tu memang kita buat elok sungguh ke? Dia tengok dekat situ lah, kan? Kerana Allah Ta'ala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan. Sembahyang itu Allah Ta'ala jadikan jalan untuk mencapai kemenangan. Mana? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu akan mencegah daripada fahsyak dan juga munkar. Bila tak buat fahsyak dan juga munkar, kita jadi orang yang menang lah. Kan? Kata ustaz, saya sembahyang tapi kita buat juga maksiat, tak cukup lagi. Sembahyang kita tak cukup lagi. Jadi kita kena bagi cukup lah sembahyang tu, barulah kita akan dapat kemenangan. Kemenangan di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Menunaikan sembahyang ni juga mengikut hadis tadi, memberikan cahaya kepada hati-hati kita, memberi cahaya kepada hati-hati kita, dan juga dia mendidik jiwa kita. Nak mendidik jiwa kita dengan sembahyang ini, kita kena ketahui rahsia sembahyang. Jadi sembahyang tu dengan menyahaja. Sahaja aku sembahyang tu bukan saja-saja sembahyang. Menyahaja ni kita sembahyang dalam keadaan redha, kita sembahyang dalam keadaan ikhlas. Tu benda-benda yang kita kena ada dalam sembahyang. Dan sembahyang ni juga, solat ni juga akan mengajar seseorang itu akan adab-adab perhambaan dan menanam ke dalam hati tentang kebesaran Allah. Adab-adab kita sebagai seorang hamba dalam sembahyang tu diajar adab. Maknanya bila takbiratul ihram kita dilarang untuk makan. Kan tak boleh makan kan? Boleh makan dalam sembahyang? Tak boleh kan? Kalau makan batal lah kan? Makan angin tak boleh kan? Tapi ada ke orang sembahyang makan angin? Tak ada kan? Okey. Jadi adab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu bila kita masuk masjid, kan, itu rumah Allah. Jadi kita apply adab yang kita belajar dalam solat tadi, kan, iaitu jangan makan. Tengah sembahyang boleh tengok handphone tak? Boleh tengok handphone. Jadi waktu kita masuk dalam masjid pun jangan kita tengok handphone. Tengah zikir pun jangan tengok handphone. Tengah baca Quran, baca Yasin pun jangan tengok handphone juga. Tu adab dah. Antara lagi menanam ke dalam hati kebesaran Allah. Sebab apa? Menanam dalam hati kebesaran Allah. Mula sembahyang dengan apa? Dengan takbiratul ihram, kan? Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar tu maksudnya Allah itu maha besar. Besar apa? Besar dia punya kekuasaan dia, kan? Bukan besar zat lah. Bukan besar tubuh tu. Bukan besar zat Allah. Besar tu besar dia punya kekuasaannya. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Jadi kita akan sambung pada masa akan datang dalam buku ni lagi. Masalah masbuk dan juga muafiq kita belum lagi cerita. Ini baru dia punya permulaan, pendahuluan dah. Tak habis lagi dah pendahuluan. Nanti kita akan sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.